Setiap hari ada sahaja sanak saudara yang datang berkunjung ke rumah tersebut. Ada yang datang dari jauh dan dekat. Marliana pada mulanya tidak percaya sangat dengan ilmu sihir, lebih-lebih lagi di zaman serba modern ini. Hai, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Mystic Audio Mahanishe. Pastikan Anda mendengar sehingga habis, kemudian tekan like, komen, dan subscribe. Selamat mendengar. Namun, setelah dia melihat sendiri apa yang berlaku di depan matanya, barulah dia mula mengakuinya. Ibunya menjadi mangsa perbuatan sihir. Keadaan ibunya setiap hari masih juga begitu. Perut semakin hari semakin membesar dan mengeras. Setiap malam ibunya sukar untuk melelapkan mata. Tidak selesa dengan keadaan perut yang membuyung. Lebih membebankan. Batuk yang dihadapinya semakin menjadi-jadi. Keadaan menjadi lebih teruk bila tiba waktu malam. Rasanya hampir 4 bulan keadaan ibunya tetap tidak berubah. Bermacam-macam cara telah dilakukan, termasuklah mendapatkan rawatan di hospital pakar maupun di hospital kerajaan. Malangnya, kesemua jawaban mengecewakannya. Marliana semakin bingung. Masakan tiada apa-apa penyakit yang dialami ibu. Jika tidak, mengapa semakin hari dilihat perutnya semakin membesar seperti wanita yang mengandung 9 bulan lagaknya. Kasihan benar dia melihat ibunya yang terlalu menderita dengan keadaan tersebut. Jika dahulu tubuh ibu sederhana sahaja, tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus, tetapi kini tubuhnya lebih gempal, lebih merunsingkan. Tubuhnya semakin berisi, sedangkan hakikatnya selera makan ibu semakin menurun. Sekarang ibu lebih banyak terbaring lesu, tidak berdaya memandangkan. Dia semakin tidak berselera untuk menjamah makanan maupun minum sedikit air. Akhirnya, apabila segala usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil, Marliana coba berdalih kepada perubatan tradisional. Cara ini disarankan jiran-jirannya yang turut bersimpati melihat keadaan Mak Mina. Dari satu ke satu teknik rawatan tradisional yang dicoba berbeza dengan rawatan modern. Kali ini terdapat satu jawaban yang sekurang-kurangnya melegakan hati. Lega bukan kerana ibunya sakit, tetapi lega kerana akhirnya terdapat jawaban pasti terhadap apa yang dialami ibunya. Hampir kesemua pengamal perubatan tradisional menyebut perkara yang sama. Ibunya terkena penyakit busung akibat ilmu hitam oleh orang yang berdendam dengan keluarganya. Jeritan diiringi esak tangis. Marliana duduk termanggu sendirian, memikirkan kemungkinan yang dilakukan oleh ahli keluarganya sehingga didendami sebegitu rupa. Puas memikirkannya, namun masih tidak temukan jawabannya. Ayahnya, Haji Imran, seorang yang sangat disegani kerana menjadi imam di surau di kampungnya. Ibunya pula hanya sebagai suri rumah seperti kebanyakan ibu-ibu lain di kampungnya. Tinggal berdekatan dengan kawasan kejiranan
yang ramah mesra, tiada sebarang pergaduhan atau rasa tidak puas hati yang didengarinya. Marliana sendiri, satu-satunya anak tunggal dalam keluarga, juga tidak begitu rapat dengan rakan sebaya di kampungnya. Memandangkan dia membesar di sekolah berasrama penuh, hanya sekali pulang ke kampung, tidak pula terasa pernah menyakiti sesiapa di kampungnya. Suatu hari, rekan baik ayahnya, Haji Ahmad, dan istrinya datang menziarahi setelah diberitakan ibunya semakin tenat. Setelah bertanya kabar dan berbual seketika, Haji Ahmad keluar duduk beranda sambil memberikan isyarat mahu berbincang berdua dengan ayahnya. Marliana yang memahami hanya memandang sahaja perlakuan dua sahabat itu. Tak lama kemudian, ayahnya bergegas keluar tanpa memberitahu kemana arah tujuannya di petang-petang begitu. Sementara itu, Marliana diminta menutup semua pintu dan tingkap. Haji Ahmad pula duduk bertelengkuh di sebelah ibu sambil membacakan surah Yasin serta ayat-ayat Al-Quran. Ayahnya pulang membawa sebungkus plastik berisi tanah kubur dan bunga kemboja. Tanah yang dikepal-kepal itu diletak di dalam dulang yang telah disediakan oleh istrinya bersama bekas berisi air dan juga limau kasturi. Kemudian Haji Ahmad memulakan pengubatannya dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Hanya dua sahabat itu sahaja yang dibenarkan menunggu di sebelah ibunya, manakala Marliana dan istri Haji Ahmad diminta menunggu di dapur sahaja. Ini menurutnya untuk mengelakkan sihir tersebut terkena mereka berdua pula. Dari dapur rumah kedengaran jeritan Mak Mina yang kuat diiringi esak tangis. Beberapa waktu berlalu, akhirnya suasana sunyi sepi. Ayahnya menjenguk ke dapur sambil menarik nafas lega. Tanpa sebarang kata-kata, sudah cukup membuatkan Marliana mengerti semuanya berjalan dengan baik. Haji Ahmad dan istrinya bermalam beberapa hari sebelum berangkat pulang ke kampung mereka. Dalam tempo itu juga akhirnya Marliana mengetahui apa yang berlaku. Rupa-rupanya ayahnya dimusuhi oleh seorang penduduk kampung sebelah. Kesnya bermula apabila anaknya yang bersekolah di sekolah ayahnya membuli pelajar-pelajar lain dengan mengambil wang perlindungan. Setelah diketahui ayahnya, amaran telah diberikan kepada pelajar terbabit. Namun, pelajar tersebut masih tidak insaf dan meneruskan kegiatannya. Akhirnya ibu bapa pelajar terbabit terpaksa dipanggil. Pun begitu, niat baiknya untuk meminta ibu bapa pelajar tersebut memantau dan menasihati anak mereka dipandang negatif, sehingga berlaku pertengkaran kecil. Mana tahu disebabkan itu mereka didendami hingga ibunya pula menjadi mangsa.